Hai, saya Baharudin Majid Kasim, Ting Editor anda. Selamat datang ke Tinker Livebot Series. Sebelum kita mula, jangan lupa tekan butang like dan ikuti episod kami seperti link terlihat yang di bawah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Bahar ingin menerangkan pada hari ini subjek sejarah tingkatan 3 bab 2, iaitu pentadbiran negeri-negeri selat, iaitu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Mungkin pelajar, ada setengah pelajar ya, mungkin ada setengah pelajar ni mungkin tidak faham apa itu negeri selat. Okay, negeri selat ni nafas senang saja. Ingat SPM. Apa S? S Singapura, P Pulau Pinang, M Melaka. Ini cikgu bagi satu tips ni ya. Dengan senang saja. Tapi jangan risau. Dan soalan peperiksaan tidak akan tanya pasal apakah negeri-negeri selat Melaka, tidak. Cuma nak tahu saja apa negeri selat. Negeri selat ni SPM, iaitu Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Alright. Cikgu terus kepada kita punya hujah hari ini ataupun huraian cikgu hari ini, iaitu faktor-faktor perluasan ya, faktor perluasan kuasa barat di Pulau Pinang. Okey. Okay. Sebelum itu juga terang dulu ya. Kita ada 3 negeri ya, Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Kita mula pada Pulau Pinang dulu. Okey, Pulau Pinang ini asal usulnya iaitu di bawah Kesultanan Kedah atau Sultan Kedah yang mentadbir Pulau Pinang. Ya, ini asal usulnya. Kemudian Pulau Pinang mempunyai pelabuhan. Pulau Pinang mempunyai pelabuhan yang sangat strategik. Ini antara punca-punca ni kuasa barat ataupun British suka sangat dengan Pulau Pinang kerana pelabuhan. Senang nak parking kapal dagang, kapal laut atau kapal wap British. Kemudian pelabuhan utama di Pulau Pinang ketika iaitu dikenali sebagai Batu Uban. Baiklah, cerita sikit pasal Singapura. Okay, Singapura ini di bawah Kesultanan Johor Riau. Okay, Singapura di bawah Kesultanan Johor Riau. Mengapa kita kaitkan dengan Johor Riau? Senang macam ni ya. Kalau kita lihat peta kan, ini cikgu bagi satu idea, satu pemikiran supaya pelajar faham, senang faham. Okay, kenapa Singapura di bawah Kesultanan Johor Riau? Kalau tengok peta, Singapura dekat dengan Johor. Itu sebab British dia akan mentadbir, menjajah negeri-negeri yang sebelah-sebelahnya sahaja. British tidak akan menjajah negeri yang jauh daripada tempat pangkal tentera dia. Contoh tadi Kedah. Kedah dia Pulau Pinang sebelah. Okey. So Singapura, Johor Riau yang mentadbir. Okey. Di dalam pentadbiran Singapura tadi ya, Temenggung Abdul Rahman adalah temenggung yang utama di Singapura ketika ini. Temenggung Abdul Rahman. Kemudian Sultan Abdul Rahman yang memerintah Johor juga berhubung dengan Belanda. Ini cerita sedikit pasal Singapura lah. Kita masuk kepada Melaka. Kita tahu Melaka ni dulu asal usulnya Portugis masuk ya. Mereka masuk ke Melaka dan berjalan Melaka. Sebab Melaka ni adalah Selat Melaka ada pelabuhan dan juga tempat pengumpulan barang dagangan. Baiklah, itu saja. Okey, kita masuk terusnya iaitu faktor-faktor perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Nota ini, kalau tengok nota ni kan, di cerita pasal Pulau Pinang dan Singapura sahaja. Melaka kurang sikit. Memang kita punya topik silibus kita ni lebih kepada Pulau Pinang dan juga Singapura. Melaka tercicir. Bukan tak cicir, maksudnya Melaka topik yang lain. Baiklah, kita lihat di sini faktor perluasan kuasa barat dan kuasa British atau kuasa barat di Pulau Pinang. Okay, ya. Pertama, sebab apa? British nakkan barangan dagangan. Macam biasalah ya, ekonomi. Dia nak barang dagangan kita ni ya, iaitu pusat pengeluaran barang. Yang kedua, adanya pelabuhan persinggahan. Ya, kalau kita lihat tadi kan, kalau bab 1 tentang kedatangan bangsa barat di negara kita ni, notanya lebih kurang sama sahaja dia punya cerita dia dalam bab 2 ni. Iaitu ada pelabuhan, adanya pusat pengeluaran barang. Dan yang ketiga pula, cuba lihat sini. Berlindung sementara peralihan angin monsun. Inilah tiga faktor ya, faktor kuasa barat atau kuasa British di Pulau Pinang. Okey, saya juga cerita pasal pusat pengeluaran barang. Kita tahu ya, di Pulau Pinang ini ada pelabuhan. So di sini ada tempat pusat dia, center dia ya, tempat untuk menyimpan barang, meletakkan barang, pendek kata gudang. Gudang. Jadi sini ada apa di sini? Dia punya isi dia apa yang ada? Biji timah, perak, emas, rempah ratus dan sebagainya. Yang popular pada masa ini iaitu teh. Teh daripada mana? Bukan daripada Kebahagiaan, bukan. Tapi daripada China. China datang ke sini. Ke Pulau Pinang ni, jual teh. Jual teh ya. Siapa yang suka teh pada ketika ini? Iaitu orang-orang Eropah. Termasuk kita. Ya, termasuk kita. Tapi orang Eropah memerlukan teh
untuk dibawa untuk perniagaan di Eropah. Ni dia. Jadi Eropah datang ke sini pula, dia menjual pelbagai barang mereka lah. Ya, ini di sini. Dan juga pusat pengembaraan ini juga ada sistem potong barang, sistem barter ketiga ini ada juga. Alright. Okey, kemudian yang kedua, faktor peluasan Kota Barat British di Pulau Pinang, pelabuhan persinggahan. Ya, betul ya. Iaitu laluan perdagangan utama ni. Maksudnya, Pulau Pinang ni, dia punya jalan cantik tau. Saliran dia atau laluan perdagangan ni, untuk perdagangan ni, sangat cantik, sangat memudahkan, sangat pendek. Menjimatkan masa. Laluan perdagangan utama ni. Kemudian di sini, dari sini ya, pelabuhan persinggahan ni ya, pelabuhan. Apa peranan pelabuhan di sini? Kita kaitkan pula dengan 3 benda atau 3 item. Iaitu membaik kapal. Maksudnya, setiap kapal dagang lalu saja atau parking saja, berhenti saja di Pulau Pinang untuk membaik kapal. Pun boleh, untuk servis kapal boleh. Kemudian bekal makanan minuman. Ya, di situ tempat bekal makanan dan minuman, tempat rehat semua pedagang yang ada di kawasan tersebut atau di Pulau Pinang ataupun di pelabuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, berlindung sementara pada angin monsun. Tengok ya. Kalau angin ribut, ada taufan di laut, memang kapal tak lalu, tak jalan. Jadi sini, sementara menunggu ya ribut ke ataupun sebagainya, angin monsun ribut sebagainya, maka di sini kita kaitkan dengan tempat perlindungan. Pulau Pinang ini sebagai tempat perlindungan. Sementara pada angin monsun tadi reda. Okey. Dan faktor yang ketiga, ya, faktor kuasa British di Pulau Pinang, pangkalan tentera. Okey, pelajar mahu tahu kan? Okey, British bukan sahaja mempunyai tentera ataupun dia punya tim tentera dia di tanah Malaysia saja, tapi di negara India. Kalau kita lihat nota kita dia dan buku tu semua, negara India tempat pangkalan tentera pertama. Tetapi di sana ada masalah. Ada masalah. Sebab masalah itulah dia atau sebarang British tadi datang ke Pulau Pinang. Dia nak buat ke sini Pulau Pinang. Nak buka satu pangkalan tentera. Nak buat satu camp tentera. Kalau sekarang ni kita panggil camp tentera. Camp tentera macam di Sungai Bersih sebagainya lah. Jadi Pulau Pinang ni sesuai sangatlah untuk ditubuhkan, diwujudkan camp tentera atau pangkalan tentera. Okey, apa tujuan dia ni? British bertujuan ya, ada dua, iaitu mempertahankan pertempatan di India. Mempertahankan pertempatan di India, tentera. Kemudian kita lihat sini menghadapi persaingan Belanda. So British tak nak British tak nak Belanda datang atau menjajah menakluk Pulau Pinang. So cepat-cepat British datang ke Pulau Pinang. Itu saja. Kita sambung selepas ini. Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Bahar. Okey. Hari ini cikgu akan menyambung lagi tajuk kita, subjek kita iaitu subjek sejarah tingkatan 3 bab 2, iaitu pentadbiran Negeri Selat Singapura dan Melaka. Cuma hari ini cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan kronologi penduduk British di Pulau Pinang. Maksud dia, apa cara atau apakah cara British menduduki Pulau Pinang. Kalau lihat di sini nota saya, ada 3 peringkat. 3 peringkat ya, kronologi penduduk British di Pulau Pinang. Pertama, perebutan tata Kesultanan Kedah. Perebutan tata Kesultanan Kedah. Yang kedua, iaitu ancaman Siam. Dan yang ketiga, tipu hela Fungicide. Jadi, 3 faktor ini adalah cara bagaimana British duduk atau menjajah di Pulau Pinang. Okey. Yang pertama, perebutan tata Kesultanan Kedah. Ceritanya, Sultan Mahmud Jiwa melantik Tunku Abdullah sebagai Sultan ketiga ini. Tetapi telah ditentang dan tidak dipersetujui oleh kerabat Raja Kedah. Ni kisahnya ya. Sultan Mahmud Jiwa ni, dia melantik Tunku Abdullah ni, iaitu Raja Muda Kedah ni, sebagai Sultan ketiga ini ya. Tetapi tidak dipersetujui dan tidak diterima oleh siapa? Kerabat Kedah. Tak setuju. Maka apa jadi? Sultan Mahmud Jiwa ya, rasa terancam, rasa ditentang, maka Sultan Mahmud Jiwa meminta bantuan daripada siapa? Minta bantuan daripada pihak SHTI. Ini kisah dia. Siapa ni SHTI ni? Ini Fungicide. Ini geng-geng, grup-grup tentera Fungicide. Fungicide ni adalah ketua kepada ni dia, tentera SHTI